اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami, Podcast BTC, bersama saya Taufik. Sama saya Bai Dan Zahil di sini. Alhamdulillah, episod hari ini dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Hartanah Bros. Hartanah Bros menawarkan one-stop solution dalam hal jual, beli, sewa rumah semualah. Bukan calang-calang, 15 tahun dalam industri ini. Untuk kontak mereka, hubungi mereka ataupun lungsuri IG, FB mereka Hartanah Bros SG. Hartanah Bros, your property matters. Fuh. Yes. Alhamdulillah. Ni berapa bulan ni? Hari ni Kalau dah drop ni 23 ni. 23. Pejam orang Melayu sebut pejam celik. Jam celik kita dah penghujung Ramadan. Penghujung Masya-Allah. Penghujung Ramadan dah masuk pun ke 10 malam yang terakhir. Jadi topik kita memang kita nak emphasize lah pasal 10 malam ni kan. Rasa agaknya apa kita boleh buat ni dalam 10 malam ni. 10 malam ada 20 malam kita tak fikir. Tapi masuk pada 10 malam ni fokus. Itulah 10 malam yang terakhir kita nak buat yang terbaik lah. Dia ada kadang-kadang orang cakap macam lama Ustaz macam dah lambat lah. Tapi kita selalu cakap no, it's not over until it's over kan. Selagi mana ada detik mana, kadang-kadang orang fikir macam Ustaz dia macam berapa banyak kena buat, masa berapa banyak. Kita cakap kadang-kadang walaupun dia sedetik pun, kalau Tuhan nak takdirkan kita dapat dalam kadar, dapatlah juga kan. So dengan apa yang bilion ni ada, kita all out lah bro. Yes. So it's a matter of macam quantity versus quality lah. Yes. Actually correct. So the last 10 is the best quality lah. Yes, insyaAllah. And Nabi memang macam tu kan. Nabi memang awal Ramadan tu memang Nabi sungguh-sungguh. Hujung 10 malam terakhir tu lagilah Nabi sungguh-sungguh. So kalaulah Nabi yang macam tu, yang tak ada dosa, yang manusia yang dijamin syurga, Nabi all out Ramadan, kita ni yang berdosa banyak teruk ni macam ni, kita jangan sia-siakan lah. Teruk Teruk. Kacau ya. So tapi kita kena cakap juga macam okay, kita nak sungguh-sungguh apa. Yes, so hari ni correct. kita nak berikan tip apa benda yang kita seharusnya fokus on the last 10 nights. So kita akan share Tips lah yang kita biasa buat lah. Yes. Tips yang kita rasa selesa. Oh ni nak kena ambil notebook ni, tulis Yes. Ada notebook semua tulis. Dia I rasa dia ada Kena masuk. yang mungkin kita tahu, ada yang mungkin dia terlepas pandang sikit lah. Okay, kita start Mungkin kita lah. nak try juga tahun ni nak buat Betul. benda-benda yang baru ni. Mungkin kita sebelum ni dah terbiasa dengan benda-benda yang kita selalu buat. Tahun ni kita nak extra lagi, kita nak buat benda baru. Alright, okay, I start first lah. Yang paling simple adalah 10 malam terakhir Nabi sebut man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri pada malam-malam terakhir itu dengan keimanan dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa dia. So, tip nombor 1 adalah tarawih yang tinggal lah. Ya. Terawih Berdiri lah. Kalau dia cakap berdiri tu Qamah berarti kira maksudnya bangun malam. mendirikan. Okay. Mana menghidupkan malam-malam kita. So tu masuk jugalah malam-malam qiyam. Betul. Qiyam ni tak mestinya kat rumah Allah. Betul. Qiyam ni kita boleh buat dengan keluarga kita boleh buat dekat rumah. Betul. Dan suasana dia I think berbeza tau. Kadang orang suka untuk solat dekat masjid. Betul. Tapi like for me one of the tips I selalu cakap yang you jangan habiskan kesemuanya sahaja di rumah Allah. Kalau you mampu, ajak juga family. Sebab kadang-kadang yalah family kita pun tak mampu nak pergi masjid. So one of the days tu kita boleh pilih untuk nak bersama dengan mereka supaya mereka rasakan juga malam tu. Betul. Ustaz, what about kalau macam for example okay lah, malam 10 malam terakhir and semua, I'm sure lah husband lelaki-lelaki semua nak mengutamakan pergi ke masjid. But what about macam if orang rumah pula rasa macam duduklah rumah nak kena jaga anak, ni I seorang gini gerebak-gerebuk. So what are your takes on that? Do you rasa macam it's okay to do at home, it's better to do at home dengan family? I think ni priorities lah kan. So maybe kalau you rasa anak you tu memerlukan adanya you kat situ untuk bantu your wife, so you lat-lat lah. Okay. Jangan pula sampai And lebih memang kan? ada hadis yang spesifik pun. Ada orang satu perempuan ni As-Sa'idiyah. Dia ni pergi kat Nabi, dia cakap, "Ya Rasulullah, aku tengok isteri-isteri kau pergi masjid, aku tengok orang perempuan lain pergi masjid, aku jealous juga nak pergi masjid. Betul. Tapi aku tak dapat nak pergi masjid dikarenakan urusan-urusan kat rumah." Nabi dia cakap kat dia specifically, Nabi cakap, solat engkau di rumah itu lebih baik daripada solat engkau di masjid.
Wow, that's a very direct answer. Very direct. Nabi dah cerita benda ni. Pasal agama Tuhan, Nabi SAW tahulah bahawasanya people have responsibilities. And takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kurang kepada seseorang yang while tak pergi he is masjid. Performing her responsibility. Betul. Sama juga tugas dia. Itu pun Tugas dia juga. Ha. So in fact kalau kita cerita matematik ni double sih. Betul tak? Betul. Yalah, kalau dia boleh jaga anak dengan lepas tu pergi ke rumah Allah, benda tu lagi subhanallah lah. Okay. Tapi kalau I rasa semua isteri-isteri pun memang buat benda tu secara tidak langsung. Kan satu hari dia jaga makan minum kita, jaga anak kita, dan I think from there dia dah dapat dah dia punya pahala pun. Betul. Sampai dah pahala dia. Tapi kalau dia tambah dengan qiyam, alhamdulillah. Kalau dia tak tambah pun, maka dia boleh buat solat sendiri di rumah and pahala dia mungkin sama. Betul. And mungkin pahala dia lebih daripada suami dia solat kat masjid tu. Betul. Pun boleh juga. Boleh juga jadi ya. I baru dengar ada untung betul isteri-isteri ni. Itu macam kadang pelik because baru-baru ni I dengar satu ceramah daripada Sheikh Uthman Al-Khamis. Kira one of the, sekarang kira antara yang terhebat lah popular juga dia. Ada seseorang tu tanya kepada dia, macam mana pandangan Sheikh terhadap orang yang tak pergi ke masjid lah. Kan? Adakah solat orang yang di masjid tu lebih baik daripada solat orang tu di rumah? Betul. Dia kata could be orang yang solat dekat rumah tu pahala dia lebih, sebab mungkin bila dia kat rumah tu khusyuk dia lebih daripada orang solat kat masjid. Dia punya menikmati solat malam tu di rumah tu lebih daripada dia menikmati di rumah Allah. Yalah, kita tengok bila kita pergi masjid ni kan ramai. Betul. Kadang-kadang nak menitiskan air mata pun susah. Betul. Ya, waktu-waktu kita Ramadan ni Nabi pun menggalakkan kita untuk kita muhasabah diri kita dalam solat. Lagi-lagi solat qiyam solat tahajud ni, bila kita menitiskan air mata tu seakan-akan kita mengadu kepada Allah SWT kita punya kesedihan dan sebagainya. Dan dia kata could be orang yang dekat rumah tu kalau dia lebih khusyuk dan dia lebih istiqamah dengan amalan dia tu, could be dia boleh beat orang-orang yang solat di masjid. Tapi ala kulli hal, solat di masjid tu memang amalan yang Nabi anjurkan. Betul. Memang ada kelebihan lah. Kelebihan dia is bila datangnya Ramadan ni setahun sekali, inilah masa-masanya yang kita menghidupkan. Sebab tu ada istilah i'tikaf yang kita lihat dulu orang-orang beriktikaf di rumah Allah, sehingga kan dia berpisah tempat tidur dia dengan isteri dia kan. Nabi SAW pun datang 10 malam terakhir dia berpisah, dia tak bersama dengan isteri dia, setakat nak fokus dengan ibadah. So kita ambil mana yang kita rasa sesuai, mampu dan relevan dengan kita punya rutin seharian. Tapi kalau kita fikir balik kan kes orang perempuan, mulialah hati dia tu dalam keadaan dia susah payah kat rumah tetap nak pergi masjid. Kan? So takkanlah Tuhan tu tak adil kan? Of course. I think kadang-kadang diorang lebih bersemangat daripada kita. Itu yang saya cakap ni. Kadang diorang lebih bersemangat. Diorang rasa macam okay lah, mungkin for them like benda ni is hari-hari membenda. Mungkin diorang tak rasa ada pahala pun. Walhal sebenarnya ada kan? Sepatutnya memang dah ada pun. Betul. Diorang kata nak pergi jugalah. Kadang anak sampai tidur kat ni. Apa pun yang diorang buat, Allah menyaksikan benda tu. Allah memang menyaksikan usaha mereka, malam mereka hidupkan dalam rumah Allah. Semua tu memang akan dihitung oleh Allah SWT, diletakkan dalam mizan mereka. I tengah fikir benda yang tak elok sikit lah. Ada tiba-tiba macam suuzon lah. Macam ada tak orang lelaki yang keluar pergi solat tarawih pasal nak cabut pada rumah? Ada juga. Probably ada. Mana boleh tak ada. Tapi musim-musim qiyam ni adalah cara-cara senang untuk escape. Tak, kadang escape betul-betul untuk qiyam ke atau escape lain kan. Qiyam cup bukan tarawih. Qiyam cup. Ada teh tarik sampai 5 pagi, balik cakap qiyam kan. Betul. Itulah. Itu benda-benda yang kadang-kadang terlepas pandang. Which is bulan-bulan lain kita tak dapat rasa benda tu. Keluar pukul 3 boleh duduk, boleh lepak macam luas kan. Senang freedom lah. 3 pagi boleh keluar. Oh, suami aku kat masjid. itu yang nak cakap macam tak adil lah. Orang perempuan tu mulia dari sudut payah kat rumah ni tapi still nak pergi. Aku nak pergi, bukan aku tak nak pergi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajarilah, insya-Allah. Right. So the first kali tarawih yang tinggal. Tip nombor 2. Siapa nak kasi tip nombor 2? Tips number 2 Tip ni datang dari korang lah, takkan dari aku. Kenapa tak boleh pula? Mana tahu saya ingat apa-apa. Okay, baik kasih last. Pasal tips dia mesti lain sikit. Tip I lagi nombor 2 baca Quran lah. I think tips yang for me lah, yang paling penting is dia punya suasana Al-Quran tu lah pada bulan Ramadan. So every waktu you buka Quran, you baca 1 page 2 page pun, walaupun is minimal, macam di mata you tak dapat khatam tak apa. Sebab Ramadan ni bukan kita berlumba-lumba nak berkhatam pun. Kan? So, cop tadi tu. Timing paling bagus you rasa kalau ngaji bila? Kalau hujung-hujung?
Okay, penghujung Ramadan, timing untuk baca Quran ni for me lah. Kita kadang-kadang cakap pasal orang baca siang hari, pagi, ada orang kerja. So benda tu kadang macam tak relevan, tapi ada orang cari masa. So bila kita tengah kerja tu, you cari sedetik untuk baca Quran, rasa dia lain babe. Bila tengah lunch time tu kita tak buat apa kan, you baca Quran. Lepas tu dia lunch dengan Quran lagi. Lunch dengan Quran. Then every solat, which is I think kau pergi lunch kat mana? Lunch dengan Quran babe. Masya Allah. lain lah kan. Siapa boleh jawab gitu So untuk I, for me like macam the best feeling is every waktu you dapat adakan masa untuk Quran, the best lah. So you akan tak rasa guilty bila Ramadan dah habis. You rasa macam aku dah try aku my best Kira you rasa you dapat macam kepuasan dia lah. Yes, kepuasan dia like that you tried. Every waktu diorang pun ada buat jadual lah. Every waktu you baca 2 Qabliyah, lepas tu you baca lagi 2 page Ba'diyah, then satu hari you dapat 1 juz. Orang dah buat dah all these tricks, tips lah, hacks lah untuk khatam Quran within 1 month lah. Ada yang buat lebih, ada yang free dia boleh buat lebih. So masuk pada 10 malam terakhir for me is one of the best nikmat is rasakan nikmat baca Quran tu dalam solat. Maknanya kalau lah kita tak hafal, sekarang kita dah ada mushaf-mushaf pun yang boleh kita buka. Ni especially untuk solat-solat sunat nawafil yang kita cakap pasal solat-solat fardu tak perlulah solat-solat sunat waktu malam tu, sebab suasana malam dengan Al-Quran, lagi-lagi pada malam-malam ke-10 ni, kita tengok bila kita baca, kita usaha walaupun merangkak tapi inilah saat-saat ni yang kita nanti-nantikan. So Quran tu kita buka kat depan. Kadang pakai handphone pun boleh, kadang pakai handphone mushaf kecil pun boleh. Dia apa pun cara, tapi rasakan Al-Quran punya nikmat tu dalam solat kita. Tu one of the things yang I rasa kena rasa dalam bulan Ramadan. Sebab bulan-bulan lain rasanya tak sempat untuk buat benda ni. Kalau pun kita dapat istiqamah, mungkin kita dapat buat 2 rakaat kalau kita dapat teruskan. Which is I selalu bagi macam, bukan tips lah, I think ni benda I dah buat lama juga. So I selalu teringat yang Allah SWT sebut dalam Quran. Allah kata wabil asharihum yastaghfirun. Kira waktu-waktu sahur ni, para sahabat, orang-orang salih ni, mereka beristighfar dengan Allah SWT. So orang tanya bila waktu sahur tu. So for me like kalau you nak bangun 3/4 of malam tu, 3/4 malam tu kan, 3 malam tu kadang-kadang mungkin 3:30, 4, pukul 4 tak mampu nak bangun. You ambil like half an hour before you sahur. So that half an hour before sahur tu, itu waktu-waktu al-ashar tu. Jadi waktu-waktu al-ashar ni pun Nabi SAW kata antara waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang Allah SWT pun akan terima doa kita. Jadi waktu tu kita ambil peluang, bangunlah. Misal kata sekarang kita sahur letaklah pukul 5.30, azan dah 5.40, bangun dalam 5 lebih. Mungkin ambil 4.45, kita ambil solat 2 rakaat, settle 2 rakaat, lepas tu kita sambung dengan sahur. Hopefully lah, hoping that benda ni boleh berterusan selama-lamanya setelah bulan Ramadan juga. Maaf Ustaz, tapi realitinya kadang-kadang 30 minit sebelum sahur tu actually semua suara tengah lantang tu, bangun kira macam sekarang ringtone sahur I teringat satu lagi, bangun kau apa lagi tidur, bangun dia betul kita kejut juga So tadi kita cakap tarawih, aduh, kalau boleh jangan tinggal mengaji. Ini kalau kita tengok ngaji dan tarawih, dia hubungan kita dengan Tuhan. I nak mention satu tip yang dia berkaitan dengan manusia, which is memaafkan orang. Ini datang daripada ada satu riwayat. Actually tu I nak share tu, I pay last tip. Oh, you nak last tip? Kira I so kacau lah kira. Ambil tak apa. Dia macam ni, you do Indon apa? I kalau kawan-kawan Indon ke saudara-saudara Indon, kita kan orang Indonesia kan. Kadang-kadang bila awal Ramadan, diorang dah hantar message minta maaf. Kenapa tak? Yes, before masuk Ramadan. Minta maaf, halalkan makan minum dan sebagainya. Nanti bila raya nanti sama lagi, maaf lahir batin dan sebagainya kan. And kita kena fikir balik, sama lah juga macam kita dah raya nanti, kita main raya, semangat raya, maaf saya batin kan. Yes, correct. Kadang-kadang kita awal-awal kita kadang-kadang macam agak sinis terhadap perkara tersebut. Tapi maksud daripada perkara tersebut adalah, tak ke Ramadan ini memang bulan pengampunan. So kita nak Tuhan ampun kita, begitu juga kita nak manusia ampunkan kita juga. Betul. So that's the idea. And ada hadis Nabi SAW. Hadis ini berkaitan dengan malam mana satu actually Lailatul Qadar. Dia ada beberapa riwayat kan. Ada kan riwayat Nabi cakap, aku tahu actually Lailatul Qadar bila, tapi Tuhan
remove that information from me. Ada satu riwayat, Nabi dah nak keluar tau, nak bilang sahabat-sahabat Nabi. Bila Nabi keluar nak bilang kat sahabat-sahabat, tiba-tiba kata Nabi, sebelum aku nak beritahu, dikarenakan ada orang yang bergaduh, maka information itu diangkat. Kata para ulama, kalaulah persengketaan di antara manusia, persengketaan. Kalaulah dikarenakan persengketaan, maka nikmat pengetahuan malam tersebut diangkat. Maka memberitahu kepada kita, mudah-mudahan bila manusia damai, bila manusia mengampunkan sesama manusia, keberkatan Allah akan diberikan kepada manusia. Bila kita mengampunkan orang, harap-harapnya Tuhan mengampunkan kita pada malam tersebut. So tipnya adalah 10 malam terakhir ni, kita malam-malam kita fikir, siapa yang pernah buat tak senonoh kat aku, ke pernah makan harta aku apa, kita cakap, ya Allah ampunkan. Kita halalkan. Yes. Mudah-mudahan dengan melakukan perkara tersebut, Allah akan ampun kita, dan kita dapat Lailatul Qadar. Wah, I think that one is the best tips ever. Kadang banyak orang terlepas pandang dengan lebih ke arah dia ibadah je. Dia ibadah, which is bagus lah. Cuma hubungan kita dengan Allah tu memang akan jadi akrab pada bulan Ramadan ni. Tapi kita kena ingat juga, kita punya perhitungan hisab kita ni pun tergantung kepada hubungan kita dengan manusia. Betul. So kalau dengan manusia pun kita punya hubungan tak baik, maka dengan Allah SWT tu hubungan kita pun akan kacau lah. Betul. Dan lebih-lebih lagi benda ni balik juga khusus kepada silaturahim. Kita nak, yalah kadang orang nak minta maaf ni berat, tapi indirectly lah, maknanya dia adanya silaturahim, dia jumpa orang tu, dia ziarah orang tu, benda tu akan, setan tu akan mengurang. Setan dia tu daripada kesetanan setan dia tu akan mengurang. I selalu believe in macam orang kadang bergaduh, tapi bila dia jumpa, setan akan nangis. Macam betul lah. Setan akan nangis bila dia berjumpa, dia akan cuba untuk berdamai. Jadi mungkin bulan Ramadan ni lah Allah SWT nak mengajak kita bukan sahaja mengharap pengampunan daripada Allah, tapi lebih kepada memberi pengampunan kepada orang lain. Dan kita siapalah nak tak maafkan orang? Kita ni pun siapa sih? Kita pun manusia yang lemah, yang kekurangan dan sebagainya. So bila kita cakap pasal pengampunan ni, memang ialah kalau Allah boleh ampunkan hamba Allah, boleh ampunkan orang-orang yang macam mana Allah sebut dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kan Allah kata jangan pernah kita merasa putus asa dengan rahmat Allah. Mana innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah boleh ampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Itu Allah SWT. Kita ni siapa sih? Betul. Kita nak simpan grudge tu bertahun-tahun sampai orang tu. So mungkin ni peringatan untuk kita jugalah. Of course. Kita nak cakap ni benda supaya kita pun mulakan this trend, which is kita bersama-sama mengampunkan, walaupun orang tu tak tahu, tapi kita ampunkan dia. Dan so tak payah tunggu raya harapan dia supaya raya tu lebih menjadi meriah lah. Sebab kadang orang jumpa raya awkward, babe. Betul. Sebab benda tu masih lagi tersimpan, benda tu masih stuck lagi somewhere. Tapi mungkin Ramadan ni kalau kita dah start early, InsyaAllah hari raya akan, yalah kita cakap semua manusia memang tak lari daripada kesilapan. Betul. Benda first step untuk bergerak benda tu memang susah, tapi just start lah with the orang kata small steps lah. Kadang kita ada masalah dengan orang ke apa, sebaiknya kita ni lah. I think the reminder yang you cakap ni for me macam strike lah. Kita pun dah kena start untuk ampun-ampunkan orang. You pernah ada case macam gitu, macam nak tak, for me kan, okay, coming back to your point, like I think my tips pun akan consider macam align lah dengan apa you cakap, dengan apa you cakap juga. For me, before kita macam sampai to the point where kita nak maafkan orang, yes, it's difficult for us to say even sorry is the is the hardest words. Macam lagu lagu tu kan. Sorry seems to be the hardest word. But actually before we reach to the point of saying sorry, first we need to didik hati kita untuk bersangka baik. I think I believe in that. I apply that into my daily life. Walaupun I tak berilmu sangat in terms of agama, but I try to betul. I try to bersangka baik dengan orang. When you bersangka baik, mulanya titik kemaafan tu ada. Betul. So bila you know, this thing will keep on macam satu habit. So dalam kepala you macam dia tak perasan lah, dia tak tahulah agaknya. I try to think that cari helal lain. Kita cari helal lain. Kita try. Kalau kita dia boleh avoidkan pergaduhan, kita boleh avoidkan perselisihan faham and all that, why not? Better sih, before we reach to the point of actually gaduh, jadi cerita lain, sangka buruk each other. So why go there? Kenapa ada orang suka pendam? No,
I mean kita nak cerita pasal pendam ni sampai besok pun takkan habis lah, you know. But at the end of the day, it's you. If you decide to sangka baik, dan benda pendam tu tak akan datang. So at the end of the day, macam orang cakap, balik ke pangkal diri sendiri. So how you react at that moment is very important. Macam kisah Taif juga, Rasulullah kena hentam batu and all that. Sampai dia cakap, jangan balas balik, insyaAllah cucu cicit mereka masuk Islam. Beriman, yes. Beriman pada Allah. So we can use all these stories to actually reflect and, you know, Remind remind and then treat our heart that way. So not only Ramadan, let Ramadan be the first The beginning place, point, the beginning point to practice our heart to bersangka baik. Tu je. Sangkaan baik ni memang Susah, yes. Dalam Tapi kehidupan nak- kita susah. Kita pun dah dihasut oleh hasutan syaitan kan. Tapi I teringat juga ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat kan. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah kata, wahai orang-orang beriman, elakkanlah diri kita daripada berbanyak bersangka buruk pada orang. Sangka buruk pada orang. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sungguhnya sangkaan ni, benda sangkaan tau. Tak kira Sangkaan, baik ke yes, apa. correct. Bersangka tak baik je ni, dari jauh kita tengok tu semua adalah dosa. Betul. Wala tajassasu, jangan kita mengumpat, jangan kita mengeji, spy ke tengok-tengok orang dan sebagainya. Wala yaghtab. I think benda tu very clear lah, which is Allah SWT dengan ayat tu kita faham yang actually Allah SWT tahu benda ni ada. Benda ni wujud. Yes, correct. Wujud because why? Because kadang on our daily life pun, I pun to be honest lah, I tahu siapa yang tak suka I pun. Sebenarnya I tahu pun. Sebenarnya I dah tahu dah dia specific Dia person. yang itu tu tak masalah. Yang itu kan. Sembarang kan. Tapi macam kita dah sikit sebanyak kita tahulah, okay lah, dia ni group ni tak suka kita, group tu tak suka kita, this individual tak suka kita. But why show? Why you need to show? So dah bersangka baik, you live your dunia, I live my own dunia. So dah. As long as you think that whatever you do is right, hati you selesa. Babe, kalau you buat benda betul, hati you tak akan rasa apa tu? Risau Tergugat. Rasa risau ni is when you do something wrong. So you not live happily, strike all that way. Betul. Cakap pasal suka dengan tak suka ni, benda ni memang takkan habis lah. Of course. And bila kita balikkan pada diri kita, kadang-kadang macam kita main social media, kita tahu kadang orang Exactly. suka, tak suka. Yes, correct. So bila kadang orang cakap, oh Ustaz, ada orang ni macam tak happy lah dengan you. Yang itu tak lagi sekali yang masih nak. Ya itulah. Ni kita dah macam setan tu kat sini. Kita kena ikat kita pula. Lama kelamaan dah tengok macam kadang-kadang for no reason lah, orang just tak suka kita. It's just that macam ni benda fitrah. Ada banyak asbab-asbab juga kadang orang tak suka. Sebab satu, dia tak kenal kita. Lagi satu sebab mungkin kadang-kadang benda yang kita buat ni dia tak ada. Kadang benda yang Allah berikan pada kita ni dia tak ada. Dan kadang-kadang dia pun tak tahu apa yang kita lalui. So bila I tengok balik daripada benda ni, kadang-kadang I macam orang cakap gini, I pun kadang-kadang cakap balik yang, oh tak suka ya, tak apalah. Sebab for me like macam, aku siapa sih orang nak suka? Betul lah. Aku siapa orang nak suka? Selama ni memang kita ni manusia pun, kalau suka tu Alhamdulillah lah. Semua kebaikan dari sudut, senang katalah, kalau rupa cantik ke, rupa handsome ke, baca Quran bagus ke, kaya ni, ini semua balik pada Allah SWT. Correct. Semuanya kepujian ni balik kepada Allah SWT. Kalau kita lalai dengan benda ni, kita expect untuk benda-benda ni orang nak suka kita, maka tak habis. Berapa banyak orang yang baik dengan orang pun orang tak suka. Betul. Berapa banyak orang yang kaya pun, kasih orang duit pun, berapa banyak orang cakap pasal dia orang. So at the end of the day, apa pun orang cakap dengan kita, that's it lah. Simple things orang post baca Quran, dia ni action baik Semua benda orang akan cakap. Semua benda orang akan cakap. So apa yang kita boleh buat, that's why you cakap tadi betul. Macam kalau you buat benda tu, niat you betul, InsyaAllah you yourself akan rasa tenang dengan apa yang you buat. Betul. Correct. Apa kata Syafi'i sebut, ridhan nas ghayatun la tudrak. Kalau nak orang suka, kalau kita nak semua orang suka kat kita, ini satu objektif yang tak mungkin kita capai. Aywa. Takkan boleh achieve lah Tamam, aywa. Okay, dah ada berapa ni? 3 Dah 3. Okay, kita tarawih, ngaji, maaf kurang. Maafkan orang. Keempat, Bersangka baik bersangka baik kat orang. Nombor 4, doa banyak-banyak. Kita mula tadi Ustaz baca untuk kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang saya rasa kita sendiri anda ramai-ramai. Doa ni spesifik Nabi ajar. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha barah disebut, ya Rasulullah, kalau aku rasa aku dapat Lailatul Qadar, aku nak baca doa apa?
Soalan tu menarik dari sudut apa tau? Dari sudut Sayyidina Aisyah sebut, kalau aku dapat, berarti there is a possibility that you can know that you get Lailatul Qadar. Menarik juga lah. Boleh rasa Boleh rasa lah. Yeah. Nak cakap apa? Doa ni banyak-banyak tau. Kan doa Nabi ada yang lebih panjang, yang lebih berbunga-bunga. Tapi this time Nabi ajar satu doa yang spesifik. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. So mesti ada something in it lah. Yang dia very specific. Ya, dan bila Nabi ajar tu benda tu simple kita tengok. Taklah susah pun nak hafal. Sekarang rasa semua orang dah hafal lah benda tu. And amalkanlah benda tu. Betul. Sebab itu adalah sunnah yang Nabi ajarkan. Tak payah kadang nak cari. Ada orang kadang dia suka pada benda-benda yang jarang dibaca. Tapi bila kita tengok pada benda yang jarang dibaca ni, kadang-kadang tak tahu how efektif benda tu. Tak payahlah. Jadi elakkan daripada benda-benda yang kita tak tahu, doa-doa yang kita tak tahu whether ni warid daripada Nabi ke tidak. Just pegang dengan apa yang Nabi ajarkan. Selalu apa yang Nabi ajar ni Confirm. paling accurate, paling simple. Yang paling you rasa memerlukan. Simple. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu je. Amalkan benda tu dan you akan dapat pahala sunnah. Dan sekiranya kalau memang Lailatul Qadar datang, kita baca benda tu, memang kita akan dapat pengampunan daripada Allah SWT. Kalau I boleh add makna kepada doa ni Yes please. Dia punya, kita minta ampun biasanya lepas solat kita sebut astaghfirullahalazim. Betul. Tapi dalam doa ni kita minta fa'fu anni. So ulama selalu tanya, apa beza di antara al-afu dengan al-ghufran ataupun maghfirah? Now, istighfar kata para ulama adalah bila kita minta pengampunan melalui perkataan istighfar, Tuhan tutup. So kita ada dosa, Tuhan cover. Cover ni berarti hari kiamat nanti bila Tuhan tengok kita punya amalan kita tu, that part yang rosak tu tutup. Dah. All the patches semua dah tutup lah. Tutup, tak nampak. Tak nampak, okay. Right? Yang kedua adalah Ni interesting. Okay. menutupi aib manusia. Sama juga. Okay. So kita semua buat dosa, bukan saja kita nak Tuhan tutup kita punya dosa, kita pun nak orang tak tahu. Satrul aib Satrul aib. Kita ni kalau betul-betul kita fikir balik kalau tak dikeranakan penutupan aib-aib kita ni, muka dia nak letak mana? Betul. Imagine ibu Kulit bapa mahal ni mahal. Mak bapak kita tahu, orang rumah kita tahu, kawan-kawan kita tahu, semua dosa kita. Tak boleh. Tapi rahmatnya Tuhan tu, rahmat tutup. Itu istighfar. Itu je kita dah powerful lah kan. Yes, tapi Nabi tak ajar kita istighfar tau untuk Lailatul Qadar. Nabi ajar kita al-afu. Wow, Kata para ulama kata para ulama, al-afu adalah al-mahu, berarti a total erasure. So kalau tadi tu rekod tu ada tau, tapi dia cancel. Tak solat tapi ada cancel lah. Ada strike lah. Ada nampak line tu lah. Nampak line tu. Okay. Al-afu seolah-olah tak pernah buat langsung. Benda tu disappear. Wow. No, kata para ulama ada dua benda tu. There's one more thing. Nombor satu adalah dosa tu tak ada. Yang kedua adalah efek of dosa terhadap diri kita pun diangkat. So kalau kita buat baik kan, baik ini bukan saja pahala tau. Baik tu pun ada efek kat diri kita. Kita lebih faham agama, kita lebih kuat, kita lebih beriman. Kalau buat dosa kecil macam mana pun ada efek apa? Correct. So kita kadang-kadang letih, tak faham agama, rezeki tak datang dan sebagainya. So if Allah kasih pengampunan dari soal afu, even the effects of dosa dulu tu diangkat. Katalah tahun ini seharusnya kita ni kaya. Seharusnya. Tapi dikarenakan dosa yang kita lakukan tahun lepas, Tuhan angkat rezeki tersebut. Dah kena block Dah kena block. Tapi kalau Tuhan berikan al-afu, bukan saja dosa tu hilang, the effect pun hilang. Berarti kita akan jadi kaya. Ni Allah gantikan dengan yang lain lah. Exactly. Wih, benda ni kira lain macam tu. Walaupun doa yang gitu ringkas, tapi makna dia macam tu. Tapi makna dia begitu deep makna sekali. dia macam dictionary pun tak cukup saya explain. Panjang lagi. Tapi itu je kalau kita fikir balik, aku buat dosa berapa banyak dahulu ni, tiba-tiba ada opportunity diangkat, hilang terus. Yang berbuih lautan berbuih lautan kan dia cakap kan. Hilang semua tau. And seolah-olah tak pernah wujud pun. Kita normally kita basically macam bersih like a new person. Fikir balik kalau kita keluar Ramadan Tuhan ampunkan kita. Lepas tu kita dapat pengampunan daripada Tuhan, dapat pengampunan daripada manusia. Kira you keluar daripada Ramadan ni macam orang baru lah basically. New person. New person like a baby. InsyaAllah. Itu yang kita nak sebenarnya, insyaAllah. Wah, ni kita dapat penggambaran ni. Wah, baru macam kita boleh so called macam imagine As simple kita belum pergi banyak-banyak doa sih. Correct. Ini I think this is the best doa yang kita boleh sampaikan, which is Nabi SAW he himself yang amalkan benda ni. Dan ada sebab kenapa Nabi amalkan benda tu. So kita cakap pasal accuracy dia. Nabi bila buat satu amalan tu, dia tahu pada benda tu memang betul-betul Allah SWT terima dan betul-betul kita perlukan benda tu. Jadi
itulah salah satu doa yang kita baca tadi tu. Dan ada banyak lagi doa lain. Kadang orang tanya, doa berbalik kepada keperluan masing-masing. Ada orang sakit, ada orang kadang rezeki je kurang, ada orang kadang-kadang yalah macam-macam ujian dunia ni. Kita kata dunia, memang dunia ni Betul. semuanya ujian kan. Ujian, yes. Tapi berbalik kepada doa tu, sebenarnya doa ni berbalik kepada kita lah. Apa yang kita perlu, kita doa. Cuma nak mention satu yang doa ni kita minta pada Tuhan yang Maha Kaya. Allah SWT tu adalah Al-Ghani, Tuhan yang Maha Kaya. Bila cakap pasal Tuhan yang Maha Kaya ni, kita bila minta tu jangan minta sikit-sikit. Kita minta seakan-akan memang tak ada limit benda Tak ada tu. limit, yes. Buat apa kita minta satu doa yang hanya menujukan kepada satu perkara, walhal kita boleh doa benda yang boleh dapatkan banyak. Betul. Sebab tu Nabi gunakan term-term al-afu. Benda yang very general. Tak ada cakap pasal kesihatan ke, tak ada. Allah SWT boleh kasih semua. Jadi apa yang kita boleh encourage kat sini, apa pun doa yang kita baca tu, biarlah bersifat banyak. Kita minta pada Tuhan yang kaya. Yes. Jadi apalah doa, lafaz yang mana ke, sebab rasanya lain manusia, lain insan dia memerlukan bermacam-macam doa. So bila kita doa, kita mengadu pada Allah SWT, kadang as simple as tak payah doa pun Allah tahu kita apa nak Of course lah. Yes. Hati kita dah cakap sih. Padahal mulut tak cakap. Betul. Jadi bila cakap pasal doa ni, kalau cakap pasal doa untuk malam Lailatul Qadar ke malam Ramadan, this is the best doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi kalau cakap pasal doa yang individual, siapa yang rasa memerlukan doa ni, mintalah semampu mana yang kita rasa. Allah SWT tu memang infinity, dia boleh beri yang lebih apa yang kita minta. Betul. I pun recommend dua benda. Number one is to combine between doa-doa yang datang pada Quran ataupun hadis, and also doa-doa yang datang daripada ungkapan kita. Yes. Ada kadang-kadang ada orang macam ada worried sikit, Ustaz saya nak hafal doa tapi tak tahu Ustaz macam mana, panjang lah. So I would say learn some doa from the Quran. Correct. Ya, basic lah kan. Rabbana atina, Rabbana hablana min azwajina, ni semua daripada Quran. Wadhurriyatina. Kan? And then on top of that, doa-doa yang mungkin datang daripada hati kita. Ikhlas lah. Yang kecil-kecil yang mungkin tak ada dalam Quran. Betul. Kemungkinan. Dulu para ulama, para sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang nak doa, untuk garam pun orang minta doa. So spesifik macam gitu lah. So combine lah. Whereas itu actually yang paling quality Special lah. paling special, because itu yang natural loh. Betul. Itu yang kita nak. And kita bilang Tuhan yang, I trust you enough that you can give me whatever that I ask. Yeah. I think could be anything pun. Betul. Doa could be anything. Allah berikan ni, Allah beri. Mintalah, ya Allah Rabbi, aku ni kurang rezeki, kau tambahkanlah rezeki aku. Lamborghini ke? Lamborghini ke, Ferrari ke. Semuanya tak mustahil. Nanti ada orang hate. Tak apalah nak hate lah. Macam Ada mana. orang benci nanti. Jadi apa ni, yalah, doa yang khusus tu adalah doa yang special lah. Kadang-kadang hanya kita je tahu. Balik pada ayat yang Allah kata, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kan. Sungguhnya apa yang aku nak, apa ni, orang Indonesia panggil curhat lah, Curhat. curhat kita tu kita khususkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tangisan kita tu, inilah bulan Ramadan ni kita boleh buat supaya kita didik diri kita. Ada masalah, kita balik pada Allah SWT. Ada ujian, ada soalan yang kita tak boleh nak jawab pun, baliklah kepada Allah SWT. Allah berikan yang terbaik. Kalau I boleh add yang last sekali ya. Dia doa, hafal Quran, hadis ataupun daripada kita main diri sendiri ya. The other one is the manner of doa. Berarti doa dengan penuh kesungguhan dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sayyidina Umar pernah sebut satu benda, dia cakap, aku tak pernah bimbang Tuhan jawab doa. Itu aku tak bimbang. Aku bimbang tidak diberikan hati yang ingin berdoa dengan betul. Push. Ya. Macam mana babe? Maka siapa yang diberikan hati yang boleh berdoa dengan betul, dia telah diberikan perkara yang besar, yang ajaib. So kita nak hati yang nak betul-betul mengeluh kat Tuhan. Ini dia. So malam-malam Ramadan ni Ihtisaban mengeluh lah. Ilhah kata orang Arab. Betul. Mengadulah ke Allah. Cakap. Dan bila kita doa tu, kita mengharap, kita tahu yang Allah SWT akan jawab doa kita tu. Jadi kita sungguh-sungguh. So kadang-kadang kita tengok para ulama bila dia doa ni, dia akan cakap, ya Allah, aku dah hari-hari doa ni ya Allah. Aku dah siang malam ni doa ni ya Allah. Kita tengok cerita apa ni, Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Dia, ya Allah Rabbi, aku ni dakwah dalam siang dan malam. Maknanya berapa ratus tahun tu beratus tahun. So you boleh share you punya kesungguhan dalam berdakwah, dalam meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu. Allah suka benda yang kita rasa diri kita ni hamba. Sifat kehambaan tu ni di antara adab bila kita meminta doa, kan. So every words tu
dia ada dia punya own power lah, peranan whether Allah SWT akan terima. Tapi betul lah macam mana you cakap tadi, kesungguhan dalam berdoa itu Allah SWT akan mengambil kira lah. Sebab memang Allah SWT daripada sifatnya Allah akan jawab doa. Dan Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau Allah SWT sebut, kalaulah hamba aku ni bertanya kepadamu wahai Muhammad, kan fa inni qarib, katakan kepada mereka aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab, aku akan berikan apa yang mereka minta daripada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka minta sepenuh-penuhnya dengan sesungguh-sungguhnya, dan insya-Allah kita akan dapat apa yang kita inginkan. Tahun ni nak minta apa? Amin. Tahun ni minta apa? Nak minta apa? Entahlah, for me is kesihatan, kebahagiaan lah. Dah cukup lah. I think kebahagiaan will merangkumi semua benda. InsyaAllah. So just be happy. That's all. No need to be worried so much. Just do your thing. You know, bersangka baik again. So kita nak hidup happy je sih. Takkan nak bangun pagi nak hidup, nak berhias untuk buat orang happy. Kita tak happy. You know? Tak habis Tak habis babe. Tak habis. Biar happy. Kita happy tu dari Allah akan kasih kita mungkin macam-macam benda. Kasih makan, kasih kita keluar dengan family happy-happy. Mungkin kawan, orang yang datang dekat kita pun orang yang betul. So all this kan, kebahagiaan tu kan memang satu word yang dia akan summarizekan semua benda. Ya. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. I think doa untuk Ramadan ni is to make BTZ grow. Amin. One of the doa, because kita started pun bulan Ramadan. Amin. Masya-Allah. Memang pun, yes. Betul-betul nak menghala ke bulan Ramadan masa tu. Yes, so kita nak mengharap anda juga yang mendengar BTZ podcast, video kita, reels kita, Doakan kita supaya kita terus bersemangat nak share lah. Bukan kita pandai mana, Yes. tapi ilmu yang kita ada ni pun kita nak share juga. Dan itulah one of the doa yang I cakap, harapan doa is semua dapat menerima apa yang kita sampaikan. And dan benda ni manfaat. Hope you all enjoy lah kita punya company kat sini. Betul. Yes. Kita dapat anda semua enjoy supaya kita lebih bersemangat untuk teruskan kita perjuangan. Kita travel together one day. InsyaAllah. Okey, sampai sini sahaja. Kita bertemu sekali lagi di episod akan datang. Wassalamualaikum.